Okey. Okey, tajuk ini penyelesaian segitiga ni ataupun solution triangle ni, okey dia seperti biasa dia akan ada dalam kertas 2 juga dalam kertas 1 lah. Okey, dulu tak ada dalam kertas 1. Okey, saya lajukan ni sebab yang ni dia buat awal-awal so saya tak nak tunjuk yang ni dulu. Okey, jadi untuk tajuk ini dia dikatakan sekarang ni semua ada dalam kertas 1. So ini bererti kan mungkin kertas 1 tu soalan yang pendek-pendek je lah dia bagi. Macam tu. Okey, so ada suruh adik buat ni jap. Okey, so kat sini kita kena tahu bila masa kita nak guna formula sin, bila masa kita nak guna formula cos. Okey. Dan dia ni akan ada dalam kertas 2 bahagian C, markah dia 10. Markah 10 dia merupakan soalan pilihan. Tapi ramai pelajar akan jawab soalan ni lah. Cuma soalan tahun lepas saja yang agak ni sikit. Tapi tak adalah susah sangat sebenarnya. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini apa yang perlu awak buat, kita kena tahu bila masa kita nak guna formula sin, bila masa nak guna formula cos. Okey. Sekiranya kalau kamu lupa kakak buat. Kalau kamu lupa, saya tunjuk dari awal untuk tajuk ini. Saya akan tunjuk dulu dari awal. Buat cantik. Save nanti tau. Okey So dekat sini saya tunjuk dulu. Okey, mungkin kalau ikutkan dalam buku dia akan katalah kita nak guna sin bila two side one include angle ke, two non include angle and one side ke bla 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 banyak macam tu. Okey. Saya tak nak gunakan yang itu. Okey, saya tak nak gunakan yang itu. Kenapa? Okey, saya suka yang ini mudah. First, kamu nak buat mesti segitiga itu ada 3 info. Ada 3 info ni tak kisah. Info tu sama ada dia bagi three sides ke, dia bagi angle and side ke, dia bagi angle and area ke, tak kisah. Janji dalam segitiga tu awak kira ada 3 informasi diberi, jadi awak boleh selesaikan. Okey, kenapa kita perlu buat macam ni? Sebab ada soalan nanti mungkin dia cantumkan 2 segitiga. Contohnya sini A, sini B, sini C, sini D. Dia suruh cari panjang AC. Jadi untuk kamu mencari panjang AC, kamu kena decide. Nak guna segitiga ABC atau nak guna segitiga ACD. Macam tu. Jadi segitiga mana yang kita nak guna adalah segitiga yang ada 3 info. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Yang kedua kita nak guna dia sin ataupun nak guna cos. Okey. Saya nak kamu ingat satu je. Saya akan tunjuk dua-dua, kamu ingat satu je. Kenapa tak nak ingat dua-dua? Sebab kalau tak boleh guna sin, dah sure lah guna cos. That's why ingat satu je. Dan saya sebenarnya suka kamu ingat cos. Sebab cos dia ada step seterusnya. Okey. Formula sin atau cos ditentukan you tengok macam ni. Okey. Contoh sini saya letak P, sini saya letak Q, sini saya letak R. Okey. Kalau sini R means ni adalah angle of R, angle of P, angle of Q. Okey. Kalau saya bagi kamu dekat sini 10, sini saya bagi 12. Okey. Saya bagi sudut dekat sini contoh berapa? 35 darjah. Contohlah Okey, kalau saya bagi macam tu, maksudnya kita nak tengok dekat sini nak guna sin atau cos. Kamu tengok apa yang saya gunakan, saya guna sistem yang macam ni. You tengok ini pasangan dia. Sudut depan ni pasangan dia. Ini ada pasangan. Bila kamu tengok ada je pasangan dia, ada partner dia. Okey, so terus saja guna formula sin. Okey, nampak je? 35 opposite dia. Side opposite dia ada. Okey, guna sin. Okey. Jadi, bila dah guna sin, maksudnya awak tahulah guna formula sin. Apa formula sin? Tak kisah A ke atas, sin dekat atas, tak kisah. Tengok. Kalau soalan minta sudut, contoh dia kata cari sudut, dia nak kamu cari sudut PRQ contoh. Dia, Okey, dia nak angle of PRQ. Bila dia nak angle of PRQ, dia nak angle, jadi you letak sin dekat atas.
Sin PRQ over dia punya length dia depan dia is 10. Sama dengan sin 35 degrees over 12. You gerakkan, you dapat jawapan, tekan shift, sin. Terus dapat sudut di R. Tapi soalan biasanya bukan nak sudut di R. Dia suka tanya sudut di Q. Jadi dia nak R, dia nak Q, awak memang kena cari R. 180 tolak dekat P, tolak R, barulah kamu dapat Q. Okey, itu formula sin. Ada pasangan, guna sin. So, kalau cos, tak ada pasangan lah. Okey, apa maksud tak ada pasangan? Okey, contoh saya letak sini P, sini Q, sini R sama je. Saya letak, okey, contoh sini saya letak 5, 8, 10. Okay, kita tengok. 5 ni depan dia tak ada. 8 ni depan dia tak ada. 10 depan dia tak ada. Semua tak ada pasangan. So, tak ada pasangan, kita guna cos. Ingat macam tu je. Okay, saya suka ingatkan cos sebab cos ada step seterusnya. Formula cos adalah A kuasa 2 equals to B kuasa 2. C kuasa 2 tolak 2BC cos A. So, dia sangat penting untuk kamu tentukan A. Kamu salah tentukan A, habis kamu. A. Tu sangat penting. Jadi, kita tengok. Kalau soalan contoh dia nak Q. Dia nak angle of Q. So, kalau dia nak angle of Q, bermakna cos A-nya nanti akan ambil Q. Okay. Kalau soalan saya nakkan angle of, soalan saya find the angle of PQR. Dia nak angle of PQR. Bila dia nak angle of PQR, yang ini yang dia nak, maka inilah awak punya cos A. So, bila ini cos A, Q awak cos A, bermakna A dia yang depan. Jadi, 5 kuasa 2 sama dengan B dengan C. Tak apa, jangan gaduh. Mana-mana boleh. 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Tolak 2, 8, 10 cos A. Ataupun cos PQR. PQR. Boleh? Okey, jadi dekat sini kita akan selesaikan. Okey, saya nak ingatkan kamu untuk menyelesaikan ini terutamanya bila soalan nak sudut. Ramai pelajar buat 5 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 tambah 2, 8, 10. Salah. Jadi saya nak awak susun dulu 5 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Bahagi negatif 2, 8, 10. Sebab benda ni dia adalah tolak dengan semua ni. Bermakna 2, 8, 10 dengan cos tu dia menggunakan operasi darab. Jadi kita bawa jadi bahagi. Baru awak buat cos PQR. Faham? Boleh? Boleh, cikgu. Okay. So itu rumus sin and cos. And one more you belajar pasal area. Saya nak ulang semua dulu baru kita tengok soalan. Area guna yang tadilah 1/2 AB sin C. Okay, ini untuk awak punya luas segitiga. Dan yang terakhir, kamu ada belajar pasal ambiguous case. Ambiguous case saya akan terang ikut pada soalan, itu lebih mudah. Okay, kita tengok soalan dekat sini. Soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11 dia nak angle of ABC. So kalau awak tengok dia nak ABC. Bermakna dah tentunya kita ambil segitiga yang bawah lah. ABC, kita tengok nak guna formula sin ke guna cos? Sin. Ya, kita guna sin. Why? You tengok ada pasangan dia. So, you guna sin lah. Dia nak angle B. Bila dia nak angle B, means you letakkan sin ABC dekat atas. Per 12/3. Sama dengan sin 40.5 over 9/5. So, gerak je ke sana. Nanti tekan kalkulator, shift sin dapat jawapan. Boleh? Boleh, cikgu. You akan dapat jawapan 57.23 seperti kat sini. Okay, now. You tengok dia nak ADC. Soalan dia formula yang kita belajar dua. Satu sin, satu cos. Jadi kalau yang pertama dah sin, yang kedua memang guna cos lah biasanya. You tengok dia nak angle D. Dia nak angle D.
Jadi A ni yang mana? Mana A dia? Respon sikit. 12.3. Ya, A kamu adalah 12.3. Jadi awak akan ambil 12.3 kuasa 2 sama dengan A. B dengan C tak kisah mana-mana. Kuasa 2. Okey, tambah 5.2 kuasa 2. Tolak 2, 9.8. 5.2. Okey, kat sini you akan gunakan cos A, D, C. Macam tu. Okey? Yang inilah saya kata tadi. Awak kena tuliskan 12.3 kuasa 2. Tolak 98 kuasa 2. Tolak 5.2 kuasa 2. Bahagi. Negatif 2, 9.8. 5.2. Barulah dapat cos ADC. So, awak tekan kalkulator. Shift. Cos you dapat jawapan. Okey? Boleh? Okey, dia nak luas. Dia nak luas A, B, C, D. Bila dia nak luas A, B, C, D, awak cari luas atas tambah dengan luas yang bawah. So, kalau awak tengok yang atas ni, you dah cari angle of D. Jadi, nanti luas 1/2 AB sin C. Okey? Jadi, yang bawah 1/2 ambil yang ini A, ini B. Sinnya kita ambil sudut dekat sini. Sudut sini tak ada cikgu. Tapi kita boleh dapat 180 tolak sudut yang ini, tolak sudut yang kita buat dekat soalan A pertama tadi. Maka kita dapat di sini. Boleh? Okey, sekarang saya nak cuba awak buat dapat tak jawapan seperti yang ada dekat sini. Saya dah terang. Ni saya dah terang dulu baru awak buat. Okey, nanti saya nak awak buat sendiri daripada awal. Sekarang ni cuba awak buat dapat tak jawapan seperti ini. Buat soalan A dulu. A 1 2 3. Okey, try. Siapa dah siap? Siapa yang tak boleh gerak langsung bagi tahu eh. I don't want. Mama atau. Oh. Mama lah. Dia mana? Umi order ni. Kakak tengok muka adik. Okey tak? Dapat? Bagi sikit. Nasi gigit je. Anak. Dia anak. Ambil. Anak. Ambil.
Tak. Sedap. Tu makan sebut tangan tu sebab dia rapat and then benda tu sedap. Baru boleh like tangan. Kamu jadi. Mama. Ambil satu je. Boleh lah jauh. Ambil yang dua-dua. Dah, ambil dua-dua tapi tak payah buat yang tu. Pakai dia. Yes. Dah. Okey tak? Okey, cik. Sedapnya. Yang satu dapat. Yang dua tu duit. Yang mana? Yang atas dapat? Dapat. Dapat Ni? Dua Sedang. dua. Sedang buat. Okey, teruskan dulu. Mungkin agak dah Umi cakap macam tu. Apa dia? Tengah buat lagi. Mungkin agak dah Umi cakap macam tu. Siapa yang perlu nak tanya tapi tak nak tanya dekat ni? Siapa nak tanya tak nak on mic atau ada problem mic? WhatsApp saya Firdaus ada tak Firdaus? Firdaus? Tak ada. Di mana Diman? Iman ada tak? Ada. Ada Okey. Irdina ada? Irdina. Ada cikgu. Ada Okey. Yang pelajar baru saya tak perasan lagi awak punya profile picture. Yang lain tu profile picture-nya dia orang tak ubah. Jadi saya Irdina tu kat gambar mana satu awak? Macam kan awak berdua. Ke dua-dua bukan? Cikgu. Ha? Yang mana satu? Ni bukan awak ke yang Nur Irdina? Seorang. Siapa yang dua orang? Gambar dua orang hari tu saya tengok. Apa dia? Amira Najiha. Oh ya. Amira ada tak hari ni? Tak ada? Tak ada cikgu. Oh okey. Siapa yang dah settle bagi tahu. Dapat seperti yang ada pada jawapan. Dapat dua-dua. Okey, yang tiga? Tengok buat. Okey. Tiga tak dapat cikgu. Tiga tak dapat EDC. So yang ini segitiga yang atas 1/2 9.8 5.2 sin C iaitu 100 itulah 106 sin 106.07. Tekan kalkulator berapa? Yang bawah 1/2 12.3
9.5 sin you akan buat 180 tolak 40.5 tolak angle dekat B 57.23. So you dapat sini ada sin 82.27. So sin answer darab dengan darab 12.3 darab 9.8. Okey, yang ini 59.72. Yang atas 1/2 darab 9.8. Kan tengok ni silap ni. Bukan 98 ni, 9.5 ni. Okey. 1/2 darab 12.3 darab 9.5. Okey, darab sin 82.27. So, dapat 57. Sini 57.89. Okey, yang atas 1/2 you darab dengan 9.8. You darab dengan 5.2. You darab dengan sin 106.07. Okey, yang atas dapat 24.48. Okey, 24.48 tambah dengan 57.89. Okey, dapat 82.37. Dapat? Siapa tadi yang tak dapat? Cikgu. Dapat cikgu. Ya, Kenapa kena ada sign ni? formula segitiga. Formula segitiga 1/2 AB sin C. Kalau dia formula sektor macam tadi yang saya buat, saya ada buat yang nak cari kecil tu kan saya buat dia. Okey, kalau dia yang tadi bila tajuk square measure bulatan dia sektor. Kalau ada lengkung kat depan ini sektor. Yang tadi kan kita nak cari yang kecil ni, dia punya kecil atas ni. Ni panggil segmen. Jadi kecil ni kita akan buat sektor tolak segitiga. Sektor 1/2 R squared theta. Bila theta ni dia dalam unit radian. Yang ini 1/2 AB sin C. Bila sin ni maksudnya dia dalam sudut. Faham? Okey, Nabil? Oh, faham cikgu. Okey. Jadi, settle dah. Selesai 8 markah. Boleh? Okey, next. Kita tengok. Yang ini yang pelajar suka macam ala-ala confuse macam tu. Okey, tengok Saya kena bersihkan semua dulu. Okey, orang lain. Dah salin dah? Settle? Ada tak yang masih sangkut? Semua okey? Yang sangkut angkat tangan. Kalau ada yang sangkut, saya tunggu sekejap. Tak ada Okey, good. Jangan malu, jangan malu. Sebab ni dah tak belajar dah tajuk ni nanti lagi. Lepas ni duk asrama dah balik ke asrama. Balik ke sekolah, balik rumah nanti dah bulan 12. Bulan 12 tu tinggal sebulan je. Cikgu. Ya. Kan sin C tu kan. C dia mana satu? Okey, dia macam ni. Kalau dia segitiga macam ni, tentukan dulu AB. Sini A, sini B. Maksudnya C-nya kat sini. Sin ambil sudut dia lah. Jadi sebenarnya sudut dia adalah between two line. Tempat dia bercantum. Okey. Kalau Nabil ambil, contohlah dalam segitiga ni, Nabil ambil AB-nya, Nabil ambil ini. Ini A, ini B. Maksudnya sin-nya kat sini. Sin C-nya. Okey, Nabil? Okey, faham cikgu. Okey. Kucing bergaduh. Rumah saya ni tak ada kucing. Tapi kucing suka sangat datang. Saya takut kucing. Tapi kucing tu suka pula datang sini. Okey, you tengok yang ini. Untuk tajuk ni, okey, kita tengok. Saya sebenarnya lagi suka kalau keluar yang gambar macam ni. Ni senang macam ni.
Okey. Walaupun dekat B ni pelajar tak berapa suka, dia akan confuse nak melukis segitiga yang baru. Ini dia dikatakan ambiguous case, case berambiguity. Okey, dia kata kat sini sebuah segitiga A prime B prime C prime mempunyai ukuran-ukuran. Apa maksud A prime B prime C prime? Maksudnya segitiga baru. Itu yang dimasukkan dia. A prime kan, prime is your image. Maksudnya dia ambil lagi dek. Okey, jadi A prime B prime C prime mempunyai ukuran yang sama seperti segitiga ABC. Maksudnya ukurannya mesti ada 12.3, ada 9.5, ada sudut, macam tu. Okey, lepas tu awak tengok dekat sini, saya menggunakan kaedah tanda. Tanda. You tengok apa maksud saya tanda? Kita akan tandakan mana yang dia kata kekal. Okey. Apa maksud dia kata kekal? Awak tengok. Dia kata A prime C prime 12.3. A prime C prime 12.3 saya tanda. Maksudnya ukuran itu kekal begitu. Okey. Lepas tu CB kekal. CB kekal. Kita tanda C pergi ke B. Apa lagi? B prime, A prime, C prime 40.5. BAC 40.5. Dia kekal. Biasanya akan ada 3 benda yang kekal. So, okay, saya dah write 3 ni. Okay, kemudian awak tengok dekat sini, soalan kata, okay, dia nak segitiga A prime, B prime, C prime. Maksudnya segitiga ni akan ada segitiga yang baru, di mana AC-nya sama, CB-nya sama, sudut BAC sama. Tetapi mempunyai bentuk yang berbeza. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kita punya segitiga ada 3 sisi. 3 sisi ada satu yang dia tak bagi tahu apa-apa. Bermakna AB ni boleh lebih panjang atau boleh memendek. Tak kisah ikut mana yang awak akan buat lah. Okay, dia tak akan kata bila awak buat-buat ni takkan wujudnya AC dia tanda, BC dia tanda, AB pun dia tanda. Kalau ketiga-tiga sisi tu dia kata semua sama, tapi dia kata lukis bentuk berbeza, tak payah lukis lah, biar dia lukis sendiri. Sebab memang tak boleh wujud. Dia akan ada ukuran yang 2 je sama. AB ni akan berubah. Sebab tu dia tak bagi tahu kat sini pasal AB. Okey. Jadi tengok betul-betul apa yang saya akan buat ya. Okey, awak tengok, saya akan dah tanda dah 3. Bermakna kat sini awak tengok. Sisi yang berhadapan dengan sudut yang saya tanda. Okey, sisi itu, side itu merupakan side yang paling pendek. Awak tengok AC 12.3. AB dah tentunya lebih panjang, nampak pun panjang. BC 9.5 bermakna dia adalah sisi yang terpendek daripada ketiga-tiga sisi. Okey. Kemudian awak tengok, bermaksud sisi inilah yang akan bergerak. Okey, kita nak tahu dia bergeraknya ke mana. Okey, you tengok. Tadi saya dah tanda right dekat sini. You tengok saya dah tanda right untuk sisi. Saya guna warna hijau. Saya dah write kan AC dan CB. Saya dah write kan. Okey, kita tengok. Kat manakah dua sisi ini bercantum? Di titik C. Bila dia bercantum di titik C, maka apa yang saya buat dekat sini adalah saya akan pakukan di titik C. Okey, saya akan gunakan paku, saya pakukan dia. Okey, kalau kamu guna jangka lukis, kamu akan letakkan ini pin pula, jarum tu dekat sini. Kemudian awak tengok, awak akan letakkan sini pin, sini pensel awak. Jadi kita akan ayunkan pensel ni. Awak tengok saya dah kata ni AB ni yang boleh berubah. AB ni mungkin B dekat sini, mungkin dekat sini, mungkin kat sini, kat sini, kat sini. Saya tak tahu dekat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, mungkin panjang, mungkin panjang, mungkin panjang, mungkin panjang. Macam tu. Okey. Sekarang ni kita letakkan pin kat sini, jarum kat sini. Ini pensel.
Cuba awak ayunkan pensel itu pergi ke sepanjang garis putus-putus. Bermakna kalau saya ini pensel ini jarum awak nak ayun pergi sini tak sampai. Kan sebabnya semakin panjang dia tak sampai. So ini akan ayunkan pergi ke sini. Bermakna B awak akan pergi ke sebelah sini. So segitiga yang wujud yang baru akan jadi begini. Jadi sini A, sini C awak kekal 12.3. C pergi B awak kekal dengan 9.5. Sudut awak ini kekal 40.5. AB-nya memendek. Jadi sebenarnya sisi yang dia tak bagi tahu apa-apa, dia akan memanjang atau memendek. Okey. Awak nak tahu dia memanjang ataupun memendek, awak tengok garisan hijau ni AC dengan BC. B ni kalau awak tengok ini AC awak, ini B awak. Ini sudut awak. Ini sudut dia. Garis CB dia dia berada jauh ke sana kan. Dia jauh dari sudut. Maksudnya dia terkeluar jauh ke sudut. Dari sudut. Kalau dia terkeluar, jadi kita akan masukkan dia ke dalam. Okey. Satu lagi bentuk, kamu akan jumpa dia macam ni. Okey, kamu akan jumpa soalan macam ni. Contohnya sini A, sini B, sini C. Dia kata AB kekal, BC kekal, sudut ini kekal. Ini contoh. Bermakna kalau awak tengok macam ni, bila semua dah kekal, jadi AC akan panjang atau pendek. Awak tengok, tadi saya gunakan pin. Jadi AB kekal, CB kekal, jadi kita punya jarum dekat sini. Sini pensel awak. Jadi kalau awak tengok, kalau saya nak gerakkan ke sini, dia akan lebih memanjang. Jadi awak punya AC ni, dia akan ke depan. So, ini awak punya jarum jangka lukis, ini pensel awak, dia akan hayun ke sini. So, itu gambar dia. So, C awak pergi ke situ. Jadi gambar awak akan dapat yang ke bawah macam tu. So ini A, ini B, ini C. Boleh tak? Boleh. Okey. Soalan kata lakakan A prime, B prime, C prime. Dia kata laka. Okey. Bila laka, awak tak payah nak ambil ukur pembaris 12.3, 9.5 tak perlu. Nak ambil jangka sudut bagai tak perlu. Okey, memadai awak lukis tu nanti 12.3 tu nampak lebih panjang daripada 9.5. Okey, jadi gambar ni soalan ni dekat kertas soalan. Awak jangan conteng kat kertas soalan. Kalau awak nak conteng kat kertas soalan boleh conteng, tapi jawapan mesti awak lukiskan betul-betul di kertas jawapan awak. Okey, dah siap dekat sini? Soalan tanya size ABC. Apa maksud size ABC? Iaitu dia nak sudut. Okey, kalau awak tengok sini awak punya A, ini C, ini awak punya B. ABC di sini. Sebenarnya ABC, awak tengok ini dengan sini, dia akan jadi isosceles. Betul lah, isosceles triangle, kaki sama. Kaki sama maksudnya sudut dekat sini awak dah dapat dah jawapan tadi, iaitu 57. So bermakna bawah ni pun 57. Jadi dia nak sudut A prime, B prime, C prime adalah 180 tolak 57. Faham tak? Boleh? Okey? Okey tak? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada Okey, kita cuba jawab satu soalan. Ini 10 markah mesti kena okey. Kena okey. Okey, kita jawab soalan. Ni tak ada gambar. Sekejap dia tak ada lukisan. Mana sih? Alamak, takkan tak ada dah. Rasa ada. Cek. Ini ada. Alamak, habis ke? Okay, this one. Okay, cuba jawab soalan ni. Okay, cuba jawab soalan ini.
Okay, good.
Okey, settle? Kalau dah, tolong hantar kat saya nak tengok. Arif ada tak, Arif? Arif? Arif tak ada? Baru tak ada. Tak ada. Okey, Nabil. Sekejap, kenapa saya tak rapat ni? Sekejap. Ikuan ada Ikuan? Ada cikgu. Ada, okey. Cikgu, A2 tak dapat. Yang kedua tak dapat? Ha. Ni Ha. Okey, set. Okey, BE 8.5, DE 4.6, AC 5.8. Panjang BC. Okey. Panjang BC dapat 10.18? Dapat. Dapat. Okey. Jadi, awak nak cari panjang CD, awak cari panjang B bagi D. Nanti awak tolakkan BC, dapat CD. Faham tak? Faham. Nabil, faham tak Nabil? Faham you? Cari BD. BD jadi guna rumus cos lah. BD ni kuasa 2. BD kuasa 2. Sama dengan, lepas tu cos 140. Awak dapat keseluruhan, tolakkan dengan 10.18. Awak akan dapat C bagi D. Siapa dah hantar bagi tahu nak saya check. Ikuan okey Ikuan? Tengah buat. Okey. Hazika? Hazika okey? Okey, cikgu. Cikgu saya dah hantar. Betul ke? Saya punya Okey, formula sekejap tu. Oh, Puteri pun dah hantar. Sekejap. Macam ni kan Nabil, bila awak nak BC, BC tu Nabil letak atas. Jadi lebih mudah. Kan Nabil nak BC, Nabil buat BC kat atas. BC per sin, sama je sebenarnya. Tapi nak memudahkan kamu punya pergerakan. So 5.8 per sin 34. So kalau macam ni, Nabil tinggal gerakkan ke sana je. Faham? Kalau tak nanti macam bersilang-silang tu jadi kadang-kadang menyebabkan silap. Jadi, ingat, kalau soalan nak sudut, letak sign dekat atas. CC dia kat bawah. Dia boleh tukar-tukar. Okey? Oh, baru faham. Okey. Okey. Okey, Hana, teruskan. Betul tu?
Yang kedua CD tak gerak. Boleh tak? Okay, good. Okay, Azika. Okay, Azika, teruskan. Oh, ada bawah dah. Okay. Cikgu, yang Ya. ambiguous case tu saya tak sure. Apa dia? Saya baru hantar yang ambiguous case tu juga tapi saya tak sure betul. Awak hantar yang Azika punya suara yang ni. Tak sebab tak clear sangat. Apa dia? Tak, saya baru hantar yang ambiguous case punya. Saya tengok ni. Saya tengah tengok yang awak sketch ni. A, B, C. Okay. A, B, okay. A, C, okay. 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 Gambarnya. Okay. Dia cuma ni Azika. Kurang. Kalau awak tengok. Gambarnya tiba-tiba awak punya AB yang tegak. Kan? Awak tengok. Awak punya gambar tu Azika. Azika tengok. Kenapa AB yang tegak? Kan AB yang condong. Yang tegak kan BC. Bila awak lukis BC jadi condong pula. Oh, maksudnya dia kena ikut macam yang original. Dia kena ikut bentuk tu lah. Jadi lebih senang awak nampak. Jadi nanti dekat sini sebenarnya bentuk awak ni seolah-olah sama je gambarnya dengan yang soalan. Jadi kalau awak buat tegak, kan BC-nya awak tegakkan. Yang ini macam ni. Kan asal dia macam ni kan. Ni asal. Jadi sekarang saya dah nampak dah awak gerakkan A dengan C kan. Jadi sebenarnya C tu gerak awak punya pergerakan tu dah betul juga. Cumanya lukisan awak tu menyebabkan dia nampak yang ini tak bergerak mana-mana. Sebab awak turunkan dia jadi sengit gini. Kan? Tak pernah saya tengok contoh. Okey, awak cuba buat balik. Nampak dah nak okey dah tu. Okey Hana, teruskan. Good. Okey, B kurang faham. Okey, kejap Kita bagi kawan try dulu. Nanti kalau saya terangkan, dah tak ni pula. Okey, Iman, good. Okey, Iman, teruskan Iman. Ni Iman. Bila Iman tengok bila Iman nak BC, Iman buat macam saya tu senang. Kalau tak Iman tengok berapa step Iman buat tu. Kalau buat macam saya, terus je dapat BC sama dengan 5.8 bahagi sin 34 darab dengan sin 101. Terus dapat jawapan. Jadi kalau Iman buat macam Iman buat sekarang, baris keempat baru dapat jawapan. Okey Iman? Okey. Tapi betul, cumanya itulah stepnya jadi panjang. Ikhwan, hantar Ikhwan. Kejap. Okey. Okey, teruskan Ana. Okey, good. Azika. Siapa nak? Rukayah ada Rukayah?
Tak ada. Okay. Jadi rasanya dia masuk kejap tadi. Ya. Rasanya lah. Sekejap Dah Nabil? Dah, tak nak buat B. Nak soalan B Okay, cuba dulu B. Kejap, saya bagi masa lagi 1-2 minit untuk korang buat B, lepas tu saya terang balik. Azika, dah hantar, cuba hantar balik, saya nak tengok apa yang awak buat. Gambar soalan B. Okay, Ikuan. Tapi cuma macam tu lah Ikuan. Kalau boleh letak BC ni kat atas. Lagi cepat lah. Tapi awak buat dia dah betul dah tu. Sebab kalau awak letak kat bawah, kadang-kadang nanti dia bersilang-silang tu yang menyebabkan pelajar akan tersilap. Okay, teruskan. Betul? Okay. Azika, yang awak buat ni sekarang sebiji dengan soalan. Jadi C tu awak tarik ke dalam. C tu awak tarik ke dalam. Yang awak buat ni sama je sebenarnya. Saya jadikan BC tu sengit sikit. Ni kan tegak. Tak, BC tu tak payah sengit sebenarnya. BC tu biar kekal, tegak. Oh. AC awak tu, sekarang kan AC awak condong keluar kan? Bermakna dia sama dengan soalan. Soalan pun memang condong keluar. Jadi, C ni, kita akan gerakkan ke sini. Macam tu. Macam mana kita nak tahu kena gerakkan ke situ? Tu saya cakap tadi. Tengok soalan asal yang warna hijau. Soalan asal yang warna hijau. Sisi yang akan bergerak yang paling pendek. Jadi, ini adalah sudut yang kekal. Kalau awak tengok, sorry saya guna bahasa ni. Kalau awak tengok, ni, ini sudut dia, sisi ni kaki awak terkangkang keluar macam tu. Kan? Jadi awak tarik kaki awak rapatkan. Malu-malu tutup rapat. Nyet, kemari. Macam tu. Jadi, dia dua je istilah dia. Kalau dia akan buat macam ni. Dia satu mungkin macam ni. Jadi, sisi dia, awak tengok ini sudut yang kekal. So, ini sisi dia ni datang dekat dengan sudut. Bermakna kita akan bawa dia keluar. Dia akan dua je. Sama ada dia akan kalau dia dah kat dalam, kita keluarkan. Kalau dia kat luar, kita masukkan dalam. Sebab tu saya kata, tadi awak tengok bermakna awak punya, kalau awak ambil jangka lukis, pin awak, jarum dia dekat sini. Ni jarum. Okey, sisi terpendek yang ini yang awak nak gerak. Okey, sisi terpendek yang nak gerak adalah, saya padam balik jap. Okey, tengok. Sekarang saya letakkan jarum di A. So, kita dah tahu yang kita nak gerakkan adalah AC. Okey, jadi awak letak jarum dekat sini, letak pensel dekat sini. Bermakna ukuran awak yang, yang warna, yang warna biru ni bentuknya tetap macam ni. Ni kekal. Cuma yang B pergi C ni sama ada dia akan pendek atau saya tak tahu ni, saya tak tahu. Jadi bila awak dah letakkan jarum awak dekat A, ini pensel awak. Ini jarum, ini pensel. Saya nak gerakkan pensel ni
Dengan ukuran yang sama tau. Awak letak bila guna jangka lukis kan kita dah guna ukuran yang sama. So awak nak letak ni jarum, ini pensel awak. Awak nak letak di sepanjang warna biru, mana yang dapat ukuran yang sama? Kalau jadi sebenarnya awak akan gerakkan dia sini. Dia ke dalam. So ini awak punya C prime. Kalau awak kata C-nya pergi sana, semakin memanjang. Kalau awak kata pergi sini, pendek, 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 terpendek. Masih pendek, masih pendek, masih pendek, masih pendek, masih pendek, pendek, panjang sampai ke situ. Nampak tak? Adakah awak nampak? Oh, cikgu. Ya. Kalau soalannya ke dalam, kita Keluarkan. kena tahan keluar lah kan? Yes. Okay. Dia kan ada seorang tau. Yelah kadang-kadang pelajar ni, tapi saya tak nak gunakan benda tu kan. Kita orang Islam kan. Jadi kenapa nak kita gunakan sebab kawan saya cerita, ada dia panggil cikgu orang lah bagi teknik menjawab di sekolah dia. Dia kata budak jadi ingat sebab dia menggunakan bahasa-bahasa kotor lah. Dia katalah celah kelengkang lah, apalah macam tu. Saya kata saya tak boleh kan. Buat apa nak menyampaikan ilmu diselitkan benda yang negatif. Jadi sebolehnya saya akan cuba menggunakan cara supaya tak perlulah benda-benda negatif. Tapi dia kata, ya Allah, dia kata budak faham. Aku nak ajar benda. Dia kata, yelah saya kata sebab budak ni dah terbiasa dengan kalau yang negatif tu suka sangat. Jadi saya cuma boleh bagi tahu awak macam tu je. Jadi maksudnya first saya kata saya memang gunakan kaedah tanda. You tandakan mana sisi yang berubah yang kekal. So kita tanda ini tanda. Jadi awak akan nampak yang kedua sisi yang bergerak adalah terpendek. Sisi gerak yang terpendek, awak kena letakkan jangka lukis kan, awak punya jarum tu awak letak berada di mana? Titik yang bersilang antara dua garis. Ini garis yang kekal. Jadi yang bersilang dekat sini. So, ini ukuran kita. Jadi sebenarnya bila awak melukis, awak tetap ukis sebiji macam yang dekat soalan. Jangan sengit-sengitkan mana. Lepas tu awak dah tahu, sisi ini yang bergerak. Bergeraknya bagaimana? Okay, ini kekal, ini kekal. Jadi maksudnya yang bawah ni, dia mungkin akan pendek stop kat sini. Mungkin dekat sini saya tak tahu. Mungkin akan terus. Tapi kalau awak tengok, sisi yang terpendek ni, dia terkeluar jauh daripada sudut. Jadi kita akan masukkan ke dalam. Kalau gambar dia yang asal macam ni, jadi kan dia nampak dia termasuk ke dalam. So awak, sedangkan garisan ini mungkin boleh panjang, mungkin panjang. So dia akan terkeluar. Jadi bentuknya macam tu je. Jadi sebab tu saya kata, ini letakkan pin, jarum jangka lukis, ini awak punya pensel. So awak ayun aja macam tu. Macam kita nak buat bulatan, nak lukis kan. Tapi tak bolehlah berhenti. Kadang-kadang budak boleh ke bawah. Tak boleh. You punya garis di sini, di sepanjang yang bawah ni. Jadi, macam tadi Azika buat, Azika sengitkan BC. AB-nya yang tegak. Tak boleh. Awak ambil je gambar yang asal tu. Boleh tak? Okey tak? Inilah Okey, ada. cikgu. Okey. Boleh, cikgu. Okey, size ABC. Seterusnya dia nak kamu cari BAC. Okey, dia nak BAC. Yang ini kena kira sikit. Yang tadi senang. Kan? Yang tadi senang. Sebab kita nak ambil yang atas ni je, you kena buat 180 tolak. Okey. Kali ni dia nak kamu cari BAC. BAC yang bawah. Jadi kat sini awak dah tahu 34. Okey, dekat mana ni, okey ni 34, ni 101. Jadi awak tolakkan 180 tolak 135. Okey, you dapat kat situ adalah 45. Bermakna kat sini 45. Jadi kalau ini 45, kat atas ni adalah 135. 135, ini 34, dapatlah yang kecil atas ni. Kan? Tolak-tolak je. Betul? Betul. Okey. Okey, Ana.
Okey, jap Ada Cikgu. lagi. Ya. Dalam B dua-dua tu, 2 markah je. B yang kedua tu, kejap kat situ dia nak lakak, bukan tu. Kejap atas tu 8. Oh no. Atas tu takkan jadi 8. Atas tu dia akan jadi markah dia paling banyak pun 2, 4, 6. 5 ke 6 je. Lakaran tu biasa 3 markah. Lakaran 3 markah, yang bawah ni 1 je. Sebab tak ada pengiraan apa-apa pun. Sebenarnya. So yang kat bawah ni boleh jadi 4, yang atas 6. Dia tak boleh jadi 8 tu. Ke dia silap? Sebabnya atas tu dia guna formula sin cos, lepas tu luas. Sebabnya kat bawah tu dia tak akan 2, sikit sangat. Okey, cikgu. Okey, sekejap ni betul. Hana buat betul. Memang betul. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Ada lagi tak hantar? Okey, boleh? Boleh tak? Nabil okey? Okey, go. Okey. Okey, kita cuba lagi. Ini ni. Sekarang yang atas-atas ni saya rasa tak ada masalah. Cuba lukiskan je. Lukiskan je. Yang bawah ni pun tak payah. Saya nak awak lukis saja. Cuba. Jadi kalau awak tengok, dia nak SRQ kan? Awak lukis je lah macam SRQ bentuknya. Kan dia sengit. Ni ke bawah. Ni macam ni. Awak ikut je tu. Tak payah awak gerak-gerakkan jadi tegak ke apa. Lepas tu awak tengok mana yang nak. Kalau awak tengok sini, SRQ. Awak rasalah sisi mana yang akan bergerak. Ni, segitiga SRQ. So, sisi mana yang akan bergerak? Tak payah baca lagi ni. Jangan baca ni dulu. PS. Apa dia? RQ. Apa dia? RQ ke cikgu? Okey. Sisi dia boleh bergerak, RQ boleh, SR boleh. Tapi kita tengok sudut. Barulah kita tengok sudut. SQR. Yang kekal SQR. Kalau yang kekal SQR, bermakna sisi yang bergerak yang mana? Yang mana? SQR kekal. SR kekal. Apa lagi? SQ kekal. So, mana sisi yang bergerak? RQ. RQ. Mana boleh RQ? Sebab ni sudutnya kat sini yang kekal. SR. Ya, kan saya dah kata sisi yang bergerak adalah yang bertentangan dengan sudut yang kekal. Jadi sudut yang kekal SQR. Bermakna sisi yang bergerak adalah SR. Faham? Faham. Okey. Kalau awak tengok SR yang bergerak. Saya punya jangka lukis, jarum saya nak kat paku dekat huruf S ke kat huruf R? R lah kan? S. Sebab kan saya kata tadi, jarum akan berada di titik persilangan antara dua garis yang kekal. Bermakna jarum saya di S. Okey. Okey. Jarum saya di S bermakna QR dia akan pendek ke akan memanjang? Jadi awak tengok. Yes. Sebab R ni dia condong pergi ke dalam kan? So kita bawa dia keluar. Sini R prime awak. Jadi lukisan kita yang ini. Nampak? Nampak. Penting awak kenal pasti sisi-sisi yang kekal. Kenal pasti sisi yang akan bergerak.
iaitu yang bertentangan dengan sudut yang kekal. Letakkan jarum awak di mana? Jarum tu maksudnya tempat tu tak boleh gerak mana-mana. S tak boleh gerak. Jadi R lah yang bergerak. R tadi dia dah ke dalam pergi ke sudut. So kita bawa dia ke keluar. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Okay, kita tengok. Sekejap ke dah habis dah ni? Ni. Ini kalau awak tengok, okay, awak kena ingat benda-benda ni sebab bila dia dalam bulatan maksudnya ada pelajar dia lupa hukum-hukum dalam bulatan. Jadi bila dia letakkan dalam bulatan ni automatik you kena ingat semua hukum-hukum sudut bila dia berada dalam bulatan segitiga ada sisi 4 ni. So awak kena tahu. Lagi satu kalau awak tengok tadi ke atas dia ada masukkan pasal trapezium. So bila dia trapezium maksudnya you kena tahulah dia punya selari yang mana. Okey, mana tadi? Ni kan. Jadi dia macam pening. Awak akan kata maklumat tak ada tapi awak dah nampak. Kalau ini 110 so awak dah tahu kat sini akan jadi 70. Sebab ini dua garis yang selari. Kan? Faham? Boleh? Okay, cuba jawab soalan 20. Saya nak awak jawab dari awal. Dari A. Cuba buat.
Okey tak? Boleh gerak Boleh. Okey, okey. Baik. Solat dah. Main dah. Jadi baik. Aku suka tak tahu ni. Ai. Ko. Sing. Awak dah ambil apa saya? Nah, aku suka ini. Oh, aku suka kadang-kadang. Wah, rumah saya Tak hujan. dapat dah cikgu. Ya? Dari awal saya tak dapat. Macam mana? Tak dengar? Saya tak dapat dari awal. Okey, tengok Dia nak QPR. QPR sudut ni. Jadi kalau awak tengok, ini 110. Okey, sini 110, total ini adalah 70. Kan sebab situ 180. Okey. Jadi kalau awak tengok, dia nak awak cari QPR. So, kalau kita tengok dekat sini, yang kita ada sisi dia, nilai dia, you ada 7, ambil, kan saya kata ambil segitiga yang ada 3 maklumat. Ini ada ini. Bermakna saya guna segitiga PQR untuk saya mencari sudut. Sudut mana saya nak cari? Okey, awak tengok dekat sini dah ada 70 ni total. So, saya cari yang ini senang. Jadi, saya gunakan 5 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2. Okey, tambah 4 kuasa 2 tolak 2 darab 7 darab 4. Dan dekat situ cos RPQ. Saya letak theta kat sini cos theta contohnya. So awak tekan kalkulator 5 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 bahagi negatif 2 7 4 sama dengan cos theta. Dapat sudut. Dapat sudut ini awak boleh cari sudut dia nak QPR kan? Dia nak QPR terus dapatlah. Sorry saya ingat dia nak atas ni. Terus dapat. Itulah sudut dia. Kan saya dah kata awak nak jawab soalan ini mesti mencari segitiga yang ada 3 maklumat. Dan 3 maklumat ni kalau awak tengok semua tak ada apa-apa info yang bertentangan. So saya gunakan cos. Dan saya nak QPR. QPR bermakna A saya ialah 5. Boleh? Okey tak? Okey cikgu. Okey Okey teruskan. Okey, ada yang hantar. Okey, Ikhwan, teruskan. Jawab yang bawah tu. Okey, Hana. Okey, teruskan Hana. Untuk gambar yang seterus. Untuk gambar tu.
Okey tak? Cikgu, Ya, saya ada hantar untuk dah hantar. latar. Okey, jap. Oh, ya, jap Ai. Azika. Lagakan PQ prime. Betul, Ana. Tahu. Okey, cikgu. Okey, good. Ya, Putri, betul. Peksa pakai pembaris tau nanti semua orang ni. Ni tak apa, masa ni tak apa. Okey, betul-betul. Alhamdulillah. Ya, Azika punya cantik. Okey, bagus. Q yang asal tu kalau tak nak buat pun tak apa. Tapi Azika nak buat, okey. Okey, laki, wakil apa dia? Tak, okey, cikgu. Hah? Apa dia? Tak, okey. Okey kan? Okey, cantik Azika buat tu cantik. Sebab Azika buatkan Q yang asal tapi sebenarnya Q yang asal tu tak payah letakkan pun tak apa. Sebab awak buat Q prime tu okey. Saya takut awak terlupa letak Q prime. Jadi dia ada 2 Q pula nanti. Jadi yang Q yang asal tu untuk awak punya ni betul sebab awak letakkan Q dan Q prime. Cuma saya takut ada pelajar terlupa letakkan label ada yang prime. So, Q tu baik tak payah. Okay? Dah betul Ikuan. Tak payah nak tak pasti. Dah betul dah tu. Cuma yang garis yang asal tu tak payah Ikuan. Yang RQ yang asal tu tak payah. Walaupun awak tak labelkan kan. Tak payah. Dah betul dah tu yang awak buat. Cantik. Okay. Nabil? Nabil. Ya, saya. Okay. Yang A2 tu sana. Yang? A2 panjang PS. Panjang PS? Ya. Okay, panjang PS. Okay, Nabil tengok. Okay.
Sekarang ni tadi kita dah tahu sudut kat bawah ni kan 40 ni. Okey, sudut kat bawah ni theta kita 44.42. Jadi Nabil tahulah yang atas ni. Ini 110. Sebab dia total 70. Nabil tolak dengan 44.42. Nabil dapat yang kecil dekat atas. Okey, dekat sini 7 cm ukuran dia. Soalan nak tanya panjang PS. Ini P, ini S, ini R. Jadi kalau kat bawah yang sudut tadi 70, Nabil tolakkan dengan 44.42, bermakna Nabil dapat yang kecil sini adalah 25.58. Dia nak panjang PS. Jadi nak panjang PS, sebenarnya tak boleh automatik cari sebab sudut ni tak ada. Tapi atas ni tolak je lah. 180 tolakkan dengan 110 tolak dengan 25 tu. So, you dapat kat ujung ni adalah 44.42. So, nak cari PS guna sin. Okey, Nabil? Oh, macam tadi lah kan? Ya. Ni PS-nya Nabil letak kat atas. PS per dengan sin 44.42. Macam tu. Okey. Iman, okey Iman? Irdina? Tak okey sangatlah cikgu. Tak okey yang mana? Siapa ni? Iman ke Irdina? Iman ke Irdina? Irdina. Yang mana Irdina? Bila nak lukis tu. Nak lukis. Okey. Sekejap Nak lukis tak apa. Saya tunjuk lagi. Okey, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Okey, tengok Kat sini, you tengok dia kata, lakakan trapezium PQ prime RS. Okey, dia kata garis ni lagi, yang ini senang tau. Sebab ayat dia, garis lurus PQ dipanjangkan. Lagi senang. PQ dipanjangkan. Panjang sampai mana terus? Tak tahu sampai mana. Sampai ke Q prime. Tapi saya tak tahu Q prime tu kat mana. Syarat dia QR sama dengan Q prime R. Ini jadi Q prime maksudnya Q yang bergerak. Dia nak sama panjang. So saya hayun dia pergi sana. Itulah dia. Ini Q prime bawah. Jadi lukisan kita ambil yang itu. Okey. Yang ni tak payahlah. Ini tadi saya tunjuk ni je. Boleh? Yang ini senang sebab ayat dia PQ dipanjangkan ke Q prime. Panjangkanlah gerak sampai ke Q prime. Q prime di mana syarat dia QR sama. Okey Dina? Okey cikgu. Okey. Nabil okey Nabil? Okey, go. Okey Okey, boleh saya teruskan? Okey, kita tengok. Nanti ni bahan dah ada, nanti awak buatlah. Yang ada saya tak bincangkan semua soalan ni saya bincangkan yang ini sebab dia merangkumi dalam kertas satu nanti mungkin dia akan tanya guna formula sin aja, guna formula cos aja, cari sudut aja, cari luas aja macam tu. Yang ini dia rangkumi semua. Okey, you tengok sini. Okey, ini tak ada masalah. Ni maksudnya awak kena hati-hati baca je, buat settle semua. You tengok Soalan B. Titik C prime terletak pada BC. Dengan keadaan AC prime sama dengan AC. Jadi, yang bergerak titik apa? Yang akan berpindah titik apa ni? AC prime sama dengan AC. Titik apa yang bergerak? C. Okey. C ni nak bergerak ke mana? Dia kata AC kekal. Kan ni kekal. Dia kata titik C prime terletak pada BC. Jadi C ni mungkin dia tak akan terkeluar lah. Sebab dia kata terletak pada BC.
Cuma C tu nak bergerak ke mana sekarang? Sampai mana? Jadi, kalau awak gerak sikit, dia pendek. Gerak sikit lagi, pendek. Terpendek, terus. Jadi, C awak pergi ke dalam ini. Tu dia. Ini C prime awak. So, mana segitiga awak yang kena lukis? Yang warna merah tu je. Faham? Faham, cikgu. Boleh? Okey. Apa saya nak sebut tadi tiba-tiba lupa lah pula. Allahu Akbar. Lupa. Biarkanlah dulu. Sebab lupa. Okay, so ini dia. Jadi ini bentuk-bentuk dia lah. Okay, jadi lukisnya yang ini. Dalam peksa nanti, bila awak lukis, awak tak payah tulis ni. 9 cm 34 darjah. Tak payah. Awak lukis je macam ni. Cukup. Dah. A, C, prime, B. Cukup. Tak payah tulis ukuran-ukuran bagai tu. Tak nak. Tak penting. Okay, dan tak penting, tak payah buat. Nanti salah. Okay, yang ini sama je Ni sama je. Saya nak tengok ada satu tu. Ni awak hati-hatilah sebab dia ni garis ni. So you tahu dia punya ini 25, 50, sini tahu sini. Ni cari. Ini hati-hatilah sebab ini matematik awak ni. Okay, saya nak tunjuk. InsyaAllah ada soalan tu. Ini pun sama. Ini sebenarnya macam tadi. Okay, insyaAllah. Okay, ni sebab ni selari sebenarnya macam yang tadi, trapezium. Cuma gambarnya dia sengitkan, kan? Ingat tak? Okay tak? Faham tak? Tadi kan trapezium macam tu. Macam tu. Ini kalau awak pusingkan, jadilah trapezium yang sama juga. Ni selari, garis selarinya dia sengit. Boleh? Okay, cuba Boleh. cuba jawab. Okey, ni bukan. Sekejap, ada satu tu. Bukan. Ni pun awak kena tengok. Awak tengok, ni yang saya maksudkan tadi. Dia nak cari panjang AC. Jadi untuk mencari panjang AC, awak kena pilih segitiga yang ada 3 maklumat. Jadi awak nak guna segitiga mana? ABC ke ACD? ACD. Ya. Ada 3. 3 maklumat ni tidak semestinya sisi ya. Kadang-kadang ada soalan dia bagi maklumatnya pasal luas. Pun awak boleh terima situ. Ni dia kata titik A prime terletak pada AC. A prime terletak pada AC. Kalau dah terletak pada AC maksudnya dia masuk dalam ke bawah sini. So dia akan turun sini. Ini awak cuba buat ya. Okay, ni bukan. Yes, saya rasa ini kot. Ni. Okay. Soalan ni dia kata hitung panjang AC. Okeylah, tak ada masalah hitung. Kiralah panjang AC. Lepas tu dia kata suatu sisi 4. A, B, C, D. Dia nak suruh lukis satu lagi titik. Iaitu titik D. Dia kata ni diagonal ni. Berbentuk AC is perpenjuru. Perpenjuru diagonal dia. Maksudnya ini, jadi kita nak tahu D tu kat mana. ACD 40 darjah. Jadi sebenarnya D-nya sama ialah. Jadi dia kata ACD 40 darjah. ACD 40 darjah. AD 16. AD 16. Sini 16. Lebih kurang macam tu lah. Ini D awak. Sini awak punya 40 darjah. Itu cara awak nak lukis. ACD dia kata 40 darjah. Hitung 2 nilai yang mungkin bagi ADC. Okey, hitung nilai yang mungkin bagi ADC. Dia macam ni satu. Satu awak dapat sudut ni. Satu lagi, ini awak boleh panjangkan. Dia jadi macam tu. Ini dia awak. Pun boleh. Faham tak? Awak faham tak maksud saya ni? Okey, kejap saya padam dulu. Okey, mula-mula kita letak sini. So, dia kata ACD 40 darjah. Okey, AD-nya 16. AD-nya 16. So, ini gambar awak yang satu. So, awak boleh, soalan tanya nilai-nilai yang mungkin bagi ADC. So, jawapannya di sini satu.
Yang ini, satu lagi sebenarnya, nanti awak tolak je 180, tapi saya tunjuk gambar. Ni satu lagi dia akan jadi yang ini. Saya guna warna biru. Ini 40, ADD saya dekat sini. Ini panjang dia. Okey, itu. Jadi sudut saya satu lagi di dekat sini. Jadi sebenarnya kalau awak tengok, dia tanya nilai-nilai yang mungkin. So nilai-nilai yang mungkin sebenarnya tak payah nak lukis pun tak apa. Awak dah tahu sini, satu lagi 180 tolak dia punya ni. Sebab ini dengan ini sama. Kalau dia suruh lukis, bentuknya macam tu, ada dua. Satu yang warna merah, satu yang warna biru. Sudut, awak cukup kira satu yang warna merah. Satu lagi sudut apa? 180 tolak yang warna merah. Awak akan dapat dua sudut yang mungkin bagi gambar itu. Sebab soalan kata hitungkan nilai. Dua nilai yang mungkin bagi ADC. Awak kira satu je, you dapat acute angle ke obtuse angle ke tak kisah. Okay, kalau awak dapat, kalau ikutkan kat sini, you dah akan dapat obtuse angle, sudut cakar. So nak cari satu lagi 180, awak tolak sudut dia. Jadi kalau awak tengok nampak tak sudut ni bila awak tambahkan memang pun 180. Faham? Boleh tak? Faham cikgu. Okay. Okay, ni luas segi 4, A, B, C, D. Okay, bila dia kata panjang dalam untuk CD. CD yang ini, ni awak punya CD. Okay, then dia nak luas segi 4, A, B, C, D. Ambil luas segitiga kiri, tambahkan luas segitiga sebelah kanan. Settle. Okay, nombor 12 ni awak cuba buat tau. Kalau awak tak dapat, nanti awak tanya balik kat saya. Okay, saya rasa yang lain semua dah bentuk yang biasa kot. Tak ada dah. Yang ni dia buat penerangan aja pasal sudut-sudut tu. Okay, boleh? Okay, kalau tak ada apa-apa, saya stop dekat sini. Okay, saya harap membantu kamu paling-paling tak ingat balik apa dia sin, apa dia cos. Okay, nak lakarkan semua tadi, saya harap kamu betul-betul okay. Siapa tak berapa okay, tolong jawab soalan ini. Then please bagi tahu saya. Tolong tanya saya. WhatsApp saya, cikgu saya ni, cikgu tolong tengok. Ada beberapa orang yang rajin tanya. Ada yang saya tertunggu-tunggu, kenapalah tak nak tanya. Okay, so kita jumpa next class. Tajuk apa yang awak nak next class? Okay, nanti request. Biasa Hana akan request. Okay, nanti tolong WhatsApp saya, siapa-siapa lah, tak kisah pun. Siapa yang dulu, saya akan follow orang yang request dulu. Okay, so saya stop dekat sini. Okay, siapa yang belum solat isyak, tolong solat isyak. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.